Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam Muhammad Fatih Amsyar. Jadi pertamanya Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpahan karunia, kehendak, rahmat, pertolongan, inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi ini kita masih lagi diberi kesihatan, kita masih lagi diberi kekuatan, dan kita masih lagi diberi peluang untuk bertemu dalam hashtag Santapan Rohani yang tak dapat tidak. Mudah-mudahan pada pagi ni tuan-tuan, saya nak share satu perkara yang mustahak dan begitu penting, yang tak dapat tidak, kepentingan perkara ini, dia bukan semata-mata memberi kesan sekiranya kita tak tahu, bukan semata-mata memberi kesan kepada kehidupan duniawi kita, tetapi perkara ni boleh memberi kesan kepada kehidupan ukhrawi kita. Jadi apa kata tuan-tuan bantu saya dan bantu juga family tuan-tuan dengan like, share dan tag nama orang yang anda sayang, kerana tak dapat tidak, dalam konteks ilmu ni, cuba tulis kejap yang pertama sekali, dalam konteks ilmu ni tuan-tuan kena percaya dahulu. Kadang-kadang walaupun kita tak mampu faham, kita tak mampu buat, tapi kalau kita sharing dengan orang lain, dan orang lain tu buat apa yang kita sharing kan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, pahalanya sebagaimana yang kita buat. Dah. Yang tu best tu ilmu. Terima kasih Bonda Maziah Tirun. Waalaikumsalam Normala Samsudin daripada Singapura. Baik. Jadi pada hari ni kita bertemu 16 hari sebelum kita nak bertemu secara live, secara bersemuka dalam program KIR Khusyuk is Real, The Journey Begins. Dah. Tak tahulah datang dari mana tuan-tuan bunyi orang putih tu. Itu semua tim kita yang uruskan lah. Bagus, saya pun setuju, Alhamdulillah, supaya kita ni buat program universal sikit tuan-tuan, kerana semua bahasa tu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam masa 16 hari ni tuan-tuan, sebelum kita nak bertemu pada 18 hari bulan Jun 2022 di Plaza Alam Central, Shah Alam. Biasa sebut Plaza Alam Central ni, orang teringat apa tu? Kan ada dewan besar bawah tu. Tapi Alhamdulillah, kita dewan yang di atas, di tingkat 2, yang insya-Allah saya akan bertemu dengan tuan-tuan untuk kita belajar. Belajar berkenaan apa? Yang pertama sekali, Allah Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul aliyyul azim. Pertama, qad aflahal mu'minun, sungguh, takkid tu, sungguh-sungguh, memang sungguh dah. Bermakna kita boleh kata pasti, sebab ada qad. Kalau belajar bahasa Arab dah, qad tu pasti, sungguh.
aflahal mu'minun, telah berjayalah oleh orang yang beriman. Maka apakah tanda qualified yang mengatakan antara kejayaan orang-orang beriman itu? Dan ingat, kejayaannya itu bukan semata-mata di akhirat, tetapi di dunia pun telah dinisbahkan sebagai berjaya. Ahlan wa sahlan Puan Hajah Roslina Mak Jani. Suara perlahan ke? Baik, saya dekat sikit. Jadi antara tanda orang yang berjaya itu allazina hum fi salatihim khashi'un, yakni mereka yang khasyuk dalam solat yang mereka lakukan. Khasyuk dalam solat yang mereka lakukan. Jadi bila sebut khasyuk ni, saya yakin tuan-tuan ini satu kecitaan. Sebab ada tuan-tuan yang dia biasa join program saya, ataupun belum join, ataupun pernah sekali dua join tapi masih lagi rasa tak cukup. Saya nak bagi faham, bila sebut khasyuk ni, perkara yang perlu dicita-cita, perkara yang perlu ditulis. Ni benda yang pertama sekali yang saya nak bantu tuan-tuan pada hari ni. Sebab saya diajar oleh guru saya, Datuk Wira Dr. Aizan Osman. Dia kata hidup kita ni belajar menulis impian. Tulis poin pertama. Sebab saya nak, kalau boleh tuan-tuan buat hari ni, kata guru saya, Waalaikumsalam Wa Azmi, hidup kita ni kena belajar menulis impian. Impian ni percuma tuan-tuan, percuma. Dan impian ni perlu ditulis. Kadang-kadang orang bertanya, ada dalil ke Ustaz? Ada sikit-sikit dalil, sikit-sikit dalil. Kita kata ada dalil. Ada dalil impian ni perlu ditulis. Walaupun benda tu seolah-olah kita rasa tak masuk akal, seolah-olah kita yang rasa boleh capai ke? Impian ni percuma. Mana dalil tuan-tuan impian ni perlu ditulis? Ni poin nombor 2. Allah Ta'ala menulis di atas Lauh Mahfuz segala apa yang Allah Ta'ala nak buat. Ni poin nombor 2. Allah Ta'ala menulis dekat atas Lauh Mahfuz. Kan? Allah Ta'ala menggunakan Al-Qalam, menyurat di atas Lauh Mahfuz segala qada dan qadar, apa yang Allah Ta'ala nak buat, tindakan, rezeki kita sebelum adanya alam sehingga binasanya alam. Tuan-tuan cuba jawab sekejap secara live pada pagi ini. Kalaulah Allah Ta'ala tak tulis dekat atas Lauh Mahfuz, adakah Allah Ta'ala tak boleh buat kerja? Cuba jawab. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita ada Rabiah Mahmud pada pagi ini. Ahlan wa sahlan Salmi Saman. Kita ada Dayang Badariah. Cuba tulis, kalaulah Allah Ta'ala tidak menulis segala apa yang dia nak buat, Allah Ta'ala tak menyurat pun di atas Lauh Mahfuz, di atas papan kenyataan ni, adakah Allah Ta'ala tak boleh buat kerja? Cuba kita fikirkan sejenak. Tuhan tak boleh buat kerja ke? Adakah tindakan yang Allah Ta'ala buat tu akan tersalah? Nur Aniza kata boleh je, kan? Allah Ta'ala boleh je tuan-tuan. Dia tak tulis pun apa dia nak. Sebab apa? Masya Allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Benda yang Allah Ta'ala kata nak jadi, jadi. Masya Allahu kan, benda yang Allah Ta'ala kehendaki, kana, jadilah ia. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan benda yang Allah Ta'ala nak akan datang dia jadi, jadilah ia. Besok ke, lusa ke, tahun depan ke, Tuhan nak jadi apa, jadi. Kalau ikut secara teori, logikal akal kita, yang bodoh ni saya lah, tuan-tuan tak, tuan-tuan cerdik. Kalau Allah Ta'ala tak tulis pun, Allah Ta'ala sempurna pekerjaan dia. Tapi tuan-tuan cuba belajar sesuatu pagi ni. Kalau Tuhan yang maha bijaksana, bijak sini tu pun menulis dekat atas Lauh Mahfuz segala tindakan, qada dan qadar, apa yang Tuhan nak buat sebelum berlakunya alam sehingga binasanya alam, ribuan tahun Allah Ta'ala dah tulis. Agak-agak kita ni, pernah tak kita menulis impian kita? Pernah ke tidak? Kadang-kadang orang tu dia dalam keadaan dia tulis tu, dia kata boleh capai ke? Ni akidah nombor 2. Ni benda yang saya nak betulkan besok. Sebab kita ada 16 hari sebelum nak mencapai program KIR every day. Sebab program KIR ni sehari je, saya rasa tak cukup. Saya rasa tak cukup. Waalaikumsalam Anwar Halimah. Tak cukup saya nak sharing segala ilmu yang saya belajar. Walaupun ilmu tak banyak pun, sikit. Tapi sekurang-kurangnya sikit tu pun, kalau tuan-tuan dapat manfaat, bagus.
Kalau nak mengaji dengan tok guru banyak, yang alim ni banyak, takut kita tak mampu nak tanggung. Jadi saya rasa satu hari tak cukup. Jadi insyaAllah saya nak buat 16 hari tuan-tuan, sebelum kita nak mencapai kepada 18 hari bulan Jun nanti. Everyday saya nak bantu tuan-tuan dengan poin-poin yang best sebelum kita belajar. Jadi hari ni kita muhasabah sekejap sahaja. Impian tu percuma, dan impian tu perlu ditulis. Rojokan dia, Allah Ta'ala pun menulis dekat atas Lauh Mahfuz segala benda, tindakan yang dia nak buat. Dan percaya ke tidak benda tu boleh capai, cerita lain. Waalaikumsalam Basri Hema. Tuan-tuan, sekejap saya nak iklan. Basri Hema ni orang Sabah tuan-tuan dah. Bila dia dengar saja saya nak buat event offline, Ustaz, saya nak turun satu family. Saya kata, Basri, program ni percuma je. Tak apalah Ustaz. Dia kata last dia datang hujung 2018. Waktu mula-mula saya buat event interaktif cinta solat. Waktu mula-mula. Dan Basri Hema ni pemenang umrah percuma. Sebab waktu tu bila saya buat event lebih kurang 500 orang dekat Masjid Shah Alam di Dewan Auditorium. Iklan sikit dah. Lepas tu kita ada buat cabutan bertuah. Yang 500 attend tu. Daripada 500 tu, Basri ni yang attend program tu, dia dapat tuan-tuan tiket percuma menunaikan umrah bersama dengan saya dan tim. Allahumma salli ala Muhammad. Tu rezeki dia. Rezeki dia. Baik, kembali. Jadi nak cerita 18 hari bulan ni bila saya buat event percuma, Ustaz, saya nak turun satu family. Tuan-tuan, event zero, tak ada kos, tapi dia datang penuh dengan kos tuan-tuan. Malulah kalau orang Selangor tak datang. Terima kasih Faizah Muhammad Nur, syukran jazilan khairan jazak. Ni saya tak minta duit tuan-tuan, tapi Basri dia habiskan duit dia untuk dia datang program. Baik, sambung cerita tadi. Jadi kembali kepada impian percuma. Impian perlu ditulis sebagaimana Allah Ta'ala menulis dekat atas Lauh Mahfuz. Saya nak tuan-tuan jawab di ruangan komen pada pagi ini. Siapa yang pernah menulis antara impian yang dia nak khusyuk dalam solat? Itu soalan yang ketiga. Cuba jawab di ruangan komen. Terima kasih yang share star. Rezeki untuk pelajar-pelajar pondok saya makan tuan-tuan. Kita buat kenduri. Bulan lepas Facebook bagi 3,000 ke tak silap, 800, 1,000, 600. Buat kenduri. Baik, tulis jawapan. Siapa yang pernah menulis di antara 101 impian yang dia nak ketika hidup dekat muka bumi Allah Ta'ala ini mencapai khusyuknya solat? Saya tak nak semata-mata benda tu ada inda zihni. Tak cukup. Ustaz, benda tu memang cita-cita saya dah dari dulu. Tak cukup. Tuan-tuan, impian ni perlu ditulis. Pernah tulis. Saya nak mulakan dengan benda ni dahulu. Ada 16 hari ni. 18 hari bulan kita belajar all out. Jadi saya tak payah ulang dah benda-benda yang asas ni. Pernah tulis? Pernah, kata pernah. Tak pernah, kata tak pernah. Maknanya, bila mana tuan-tuan sendiri tak pernah menulis. Mak Azmi kata, saya tak pernah tulis, hari ni baru tahu impian perlu tulis. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Muhammad Azmi, terima kasih. Yang lain, siapa lagi? Nur Aniza kata tak pernah tulis, cuma ada dalam otak je. Tak cukup Nur Aniza. Itu saya bagi rojokan tadi. Allah Ta'ala ni dia maha mengetahui. Alimun. Dia Allah Ta'ala tahu segala-gala. Tapi Tuhan pun tulis kan? Tuhan pun tulis dekat atas Lauh Mahfuz kan? Jadi maknanya kita belajar tulis. Normala Samsudin tak cukup. Tak cukup. Bonda Maziah tak cukup. Belajar menulis 101 impian ni. Apa antara impian yang aku nak? Khusyuk dalam solat. Nabila belajar menulis. Kenapa tuan-tuan? Ni poin nombor 2-nya. Poin seterusnya, bila mana kita tulis, kita akan tengok benda yang disimpan dalam kepala otak kita ni. Saya lah, bila banyak sangat tuan-tuan, tak tahu kita save dekat mana. Bila buka je PC, bila buka je laptop, duduk sekejap. Mana aku simpan file ni? Mana aku simpan file ni? Mulalah kita guna searching lah. Kita guna apa-apa apps lah untuk tarik balik maklumat ataupun dokumen yang kita simpan. Tetapi berbeza kalau tuan-tuan simpan dokumen penting dekat wall
Apa dia panggil apa yang muka depan tu? Tak, Azmi tak ada. Saya pun tak cerdik. Kita memang sama-sama bodoh. Kalau Azmi rasa bodoh, saya 2 kali bodoh kot. Jadi kita sekadar nak bersembang lah. Apa guna ada ilmu kalau tak boleh beri manfaat walaupun sekelumit. Baik. Jadi kembali, bila tuan-tuan letak benda-benda penting, Munaros, ahlan wa sahlan, sahabat daripada Thailand, dekat kita punya apa tu, front page, muka depan kita punya laptop tu, buka-buka saja, kita buka kita punya laptop, ni benda-benda penting. Kan? Ni benda-benda penting tuan-tuan. Agak-agak kalau tengok hari-hari nampak tak? Sebab tu Munaros belajar, impian perlu ditulis. Point dia, terima kasih Mak Azmi, wallpaper screen. Betul. Kita letak dekat wallpaper screen tu, buka-buka je, nampak. Buka-buka je. Kita buka laptop sehari berapa kali? Buka-buka je, nampak. Buka-buka je nampak. Tuan-tuan, ni kaedah. Apa yang kita nampak, kan, maka dia lebih cepat absorb dalam kepala otak kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tulis. Apa yang kita nampak, tengok hari. Apa impian aku? 101 impian. Antaranya apa? Aku nak khusyuk dalam solat. Tulis. Nanti saya ajar dalam program KIR nanti, khusyuk tu pula ada berapa level. Yang tu kita pecahkan pula nanti, supaya tuan-tuan ada timeline. Ni juga antara ilmu yang ramai yang tak tahu. Sebab bila dia sebut khusyuk solat, yang selama ni dia faham, khusyuk tu apa? Dia beri kepada mereka itu suatu kepahaman, ialah khusyuk. Ialah khusyuk. Itulah jawapan yang saya biasa dengar. 15 tahun saya buat event tuan-tuan. Khusyuk ni ada beberapa martabat. Kalau daripada Imam Munah Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia menggariskan 5 peringkat. Kan? Saya pula combine lagi dengan guru-guru yang lain, dengan karangan-karangan ulama yang lain, saya susun lagi. Saya bukan beri ilmu baru, saya tolong susun. Ulama dah mengajar dah sehingga 7 level. Peringkat ni ada, khusyuk ni ada 7 peningkatan. Maknanya, apa yang berita gembira saya nak beri faham kepada tuan-tuan ialah, bila tuan-tuan dah tahu, okey, antara 101 impian aku nak tulis pada hari ni, aku nak khusyuk dalam solat. Tuan-tuan, antara ilmu yang lagi best, kalau tuan-tuan nak tulis khusyuk tu, tuan-tuan kena tulis date, bila aku nak khusyuk. Ilmu ni power sangat. Nanti besok lusa saya bagi lagi imbuhan-imbuhan yang best. Kenapa kena letak tarikh? Kenapa perlu letak tarikh? Baik. Bila mana kita tahu kita nak capai khusyuk, khusyuk tu pula kita belajar lebih detail nanti, ada beberapa level. Imam Ghazali kata ada 5, ada setengah ulama' lain kata daripada Ibnu Arabi dan sebagainya, ada kata sampai 7. Jadi bila kita dah tahu, sekarang ni aku dah berada pada level yang pertama, masalan, maka apa dia buat? Aku nak usaha lagi, belajar lagi untuk pergi pula level yang kedua. Barulah dia ada timeline. Ini kadang-kadang bila sebut nak belajar ilmu khusyuk solat, tak ada ilmu, tak tahu kaedah, tak ada timeline, tak tahu lepas ni nak pergi ke mana. Dah capai macam ni, ini khusyuk peringkat kedua. Maka dia dah fikir dah, ada 7, ada lagi 5. Ada lagi 5 peningkatan. Dia usaha lagi, dia belajar lagi, dia riadah lagi, dia buat latihan lagi, dia naik pula kepada peringkat yang ketiga, masalan. Jadi maknanya, daripada satu impian tadi dah pecah 7. Nampak tak? Ni kata ilmu. Bila satu impian, apa impian tuan-tuan nak? Ya Allah, kalau boleh 2020 ni aku nak capai khusyuk solat. Timeline dia macam mana? Aku nak target sebulan ni, lepas program KIR Khusyuk Israel, bila aku dah dapat timeline tu, kan, aku target dalam sebulan aku riadah, latihan. Allah Ta'ala karuniakan aku level yang pertama. Rojak dan khauf sukar sekali ya Sidi. Baik, dia begini, Fakhruddin Adnan. Bagus soalan ni, bagus sangat. Saya menjawab bukan sebab saya tahu. Saya menjawab sebab saya biasa bergelumang dengan ilmu itu sahaja. Kita jawab bukan kita pandai. Dah tuan-tuan ni tanya mak-mak kita ni, dah Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, kalau tuan-tuan dah 30 tahun membuat cekodok, 30 tahun buat cekodok, bagi tahu je, Kak Long, tu ambil sekilo, sekilo tepung,
garam tu 2 cubik cukup, air dalam 2 cawan. Kita cerita spontan, jadi tak cekodok. Minyak banyak ni, jangan air jangan lebih sangat. Kalau lebih sangat nanti berminyak cekodok tu. Jangan kurang sangat, nanti dia kerah. Jadi dah, jadi maknanya berkena khauf dan roja, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, dia ada jalan jauh dan dia ada jalan shortcut. Dah, kita nak memahami khauf dan roja ni, dia ada jalan jauh dan ada jalan shortcut. Jalan jauh tu macam mana? Iaitu jalan yang dilalui oleh para salik, orang yang berjalan kepada Allah. Dah, dia ada jalan yang jauh. Tapi jalan jauh ni kita kena tempuh, sebab itu laluan kehidupan. Dan ada jalan yang singkat. Dalam istilah tasawuf dia panggil majzub, orang yang ditarik, orang yang diberi faham dengan cepat. Itu semua anugerahkan daripada Allah. Jadi Allah Ta'ala beri sedikit ilmu, sikit je, dengan asbab guru-guru saya. Bukan ilmu tu bukan ilmu saya. Dan asbab Tuan Guru Haji Ali bin Musa, Pondok Seliau Negeri Sembilan, Tuan Guru Haji Nazruddin, Pondok Jorak, dan Ustaz Haji Dar waktu saya belajar di Perak, Tuan Guru Haji Baba Daud bin Hassan waktu saya belajar di Fatoni, kan? Abu Ya Amran Wali waktu saya belajar di Aceh. Mereka ni beri input kepada saya. Alhamdulillah, dua-dua ilmu ni saya ada. Macam mana Enta nak faham khauf dan rojak dengan cara cepat, insya-Allah saya boleh bantu. Nak memahami khauf dan rojak dengan cara lambat, yang tu pun kita kena bantu. Sebab cara lambat tu kehidupan kita hari-hari kita lalu, kan? Cara cepat tu ialah dengan cara kita memahami kaedah yang cepat. Yang tu kemudian insya-Allah. Baik, kembali. Waalaikumsalam, Ahmad Saleh. Jadi ringkasnya kembali kepada perbicaraan yang kita nak sembang sekejap santai pada pagi ini. 16 hari sebelum kita bertemu dalam program KIR Khusyuk Israel, The Journey Begins, secara offline dan online. Bagi tonton yang jauh, yang tak boleh datang, klik pendaftaran nanti untuk join online. Yang boleh datang daripada Selangor, sekitar KL, datanglah dekat Shah Alam. Percuma sahaja. Dan apa yang saya nak bagi faham, ni poin yang pertama sekali saya dah bantu tuan pada hari ni. Saya ulang balik bagi tonton yang masuk lewat, impian ni perlu ditulis. Dan impian tu percuma. Dan bila mana impian tu dia apa rujukan dalilnya, Allah Ta'ala pun menulis di atas lauh mahfuz segala tindakan yang dia nak buat. Bila tulis tu pula, kalau boleh dengan due date, hujahnya, dalilnya Allah Ta'ala pun tulis takdir dengan due date. Nampak? Cuma macam mana nak capai? Nak pergi mana tu? Saya nak pergi ke Sungai Buloh sekejap. Nak cari baju t-shirt untuk budak-budak pondok. Sebab 2 hari ni pelajar ada event dekat Rishwork, kan? Okey, sekejap Kak Wan. Bila tuan-tuan dah mula menulis impian, kalau boleh tulis tarikh, nanti automatik impian tu pula akan terpecah. Pertama, aku nak capai khusyuk solat pada tahun ini. Khusyuk solat tu pula berperingkat. Nanti pula saya akan pecahkan lagi peringkat. Supaya apa? Kita dah ada satu modul, kita dah ada satu timeline. Alhamdulillah, kita dah ada satu rojokan, supaya kita belajar untuk peningkatan. Kalian jelas ke buat setakat ni? Ke saya bercakap laju sangat? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik. Nanti orang akan tanya pula, Ustaz, macam mana nak capai benda tu? Waktu tulis tu, kan, kadang-kadang saya ni rasa kadang-kadang Ustaz, saya ni rasa, yelah, dulu leka semayang tidak waktu muda. Contoh, ramai yang buat anggapan begini. Lepas tu Ustaz, Alhamdulillah, semenjak ni, yelah, syukurlah semenjak pencen ni Allah Ta'ala beri peluang untuk saya pergi surau, pergi masjid, semayang balik, belajar balik dan sebagainya. Kemudian tuan-tuan mula menyangka, tuan-tuan mula menyangka, boleh ke Ustaz saya capai khusyuk solat ni? Ni benda penting. Ni benda penting yang saya akan jawab besok. Faizah Ahmad Nur, soalan yang mana? Kalau boleh copy paste balik. Sebab saya tengah driving, afwan. Kadang-kadang kalau terlintas saya nampak, saya baca. Kadang-kadang bila laju sangat saya tak nampak. Macam-macam masuk dalam kepala masa solat. Allah. Rozi nak tak saya bagi ilmu? Sekarang saya bagi secara live untuk soalan Rozi ni.
Kalau nak, komen nak. Sebab ini juga banyak isu yang berlaku pada orang yang solat. Dia kata ustaz macam-macam masuklah kepada otak. Fikir tu lah, fikir ni lah. Anak duk merengek lah. Kain baju tak angkat lagi lah. Okay, soalan tadi sekejap. Mana soalan tadi? Jika tak sempat jika tak sempat baca doa iftitah yang panjang, apa doa yang pendek untuk kita baca? Doa iftitah yang paling pendek, doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Itu yang paling memadai. Terdapat beberapa riwayat yang menceritakan berkenaan doa iftitah yang paling pendek. Banyak riwayat tuan-tuan. Cuma nanti dalam masalah hadis, alhamdulillah tahniah kepada tuan-tuan yang dah belajar 4 malam dalam daurah hadis bersama Dr. Samsul. Isu hadis ni pun panjang ceritanya, tapi antara yang memadai, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Memadai di situ. Wallahu a'lam. Baik, sambung. Suara tak ada, Bonda Mahani. Ada ke tak buka volume? Okey. Last saya nak share satu ilmu best berkenaan soalan sahabat tadi. Dia kata ustaz, masa solat macam-macam masuk dalam kepala. Orang yang dah belajar dengan saya dalam program sebelum ni, mereka akan tersenyum. Siapa setuju dengan jawapan saya? Isunya ialah ustaz, waktu solat ni lah macam-macam fikir. Waktu solat ni lah macam-macam datang. Okey. Kalau tuan-tuan belajar dengan teknik tuan-tuan merasakan itu semua gangguan. Kan? Tuan-tuan merasakan itu semua gangguan. Macam-macam lah waktu tu lah, nak fikir tu, nak fikir ni. Yang pernah belajar dengan saya, siapa setuju? Soalan tadi, soalan yang bukan memeningkan, tetapi soalan yang menyenyumkan. Tak pernah dengar bahasa tu kan? Nur Aniza setuju. Yang lain? Masuk lepas angkat takbir, baca wajah tu. Betul. Banyak riwayat. Ada setengah tambah lagi, inni wajjahtu wajhiya lillazi. Okey, sambung sekejap. Kembali pada soalan sahabat tadi last. Nur Hayati, saya setuju. Nur Hashimah, saya setuju. Cahaya Mata, saya setuju. Tengok tuan-tuan, saya bukan jawab dipanggil shot sendiri Saya menjawab atas result yang telah saya bina. Orang yang merasakan bila mana solat macam-macam dah datang, dia merasakan itu gangguan, InsyaAllah dalam program KAR nanti saya akan ajar satu ilmu yang powerful. Itu namanya bantuan, bukan gangguan. Dah. Siapa nak ilmu ni, InsyaAllah saya bantu. KAR free je tuan-tuan. Kita cuba nak bantu kali ni. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. Bagi orang yang kurang ilmu khusyuknya, dia mengatakan itu gangguan. Terima kasih Wiwi Ros. Orang yang dah belajar ilmu khusyuknya, dia mengatakan semua pemikiran yang datang tu bantuan. Semua ujian yang datang tu bantuan. Semua suara-suara yang datang tu bantuan, bukan gangguan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kan, InsyaAllah. Jangan risau. Jadi daftar dalam program KIR free of charge. Dah. Sebab saya dimaklumkan tu tahu, bukan saja free. Petang tu ada orang nak sponsor makan. Yang tu saya tak boleh bagi tahu. Makanan dia memang sedap. Petang untuk petang ada orang nak sponsor makan. Yang tengah hari tu kena bayar lah. Siapa yang nak bayar.
Yang tak nak bayar, tuan-tuan boleh beli apa tu, di bawah tu banyak kedai-kedai makan. Jelas. Okey, jadi saya rasa memadai kot pertemuan kita dahulu pada hari ini dalam hashtag Santapan Rohani 16 hari sebelum program KIR Khusyuk is Real, The Journey Begins. Saya rindu nak bertemu dengan tuan-tuan dalam program KIR nanti pada 18 Jun 2022. Ma'assalamah wa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.